sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Apa khabar semua berbagi ini? Diharapkan semua sahabat-sahabat, teman-teman, pecinta Al-Quran semuanya dalam keadaan sehat sejahtera, diberikan perlindungan, kesihatan dan sebagainya daripada Allah SWT, dan sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita merafakkan, meninggikan kesyukuran kehadrat Allah SWT itu sendiri dengan limpah kurnianya, kerana memberi peluang kepada kita, masih memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk sentiasa berada dalam satu jalan yang menuju ke arah kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu. Okey, bantu saya untuk sharekan dahulu. Sama-sama kita sebarkan manfaat ini buat teman-teman kita yang berada di luar sana. Okey, boleh nak? Bantu saya share dulu. Yang baru masuk, tolong share dulu. Baik, jadi alhamdulillah, bersyukur sekali lagi kerana kita masih lagi dapat berhimpun pagi ini sama-sama dalam pengajian. Nak kata kelas nampak macam proper sangat kan. Kita kata pengajian lah, perkongsian berkaitan dengan ilmu tajwid Al-Quran, yang mana sama-sama kita ni semua ada satu matlamat yang sama, iaitu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, okay, mencantikkan, bertetapan dengan maksud tajwid itu sendirilah. Jawada, okay, yujawidu jawid, dan masdarnya tajwid. Sumber perkataan tu, tajwid tu adalah maksudnya mencantikkan, memperelokkan. Jadi sahabat-sahabat semua, insya-Allah moga-moga apa yang kita hajatkan ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dengan usaha kita sampai tahap ini, Allah akan memudahkan, memberi kelancaran kepada kita, memudahkan kita untuk melafazkan setiap perkataan, ayat-ayat, setiap huruf yang ada dalam kalam Allah yang amat mulia, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi niat tu kita kena betulkanlah. Okey, sebab tu saya selalu sebut, bila kita nak mula live ni, saya akan ajak sahabat-sahabat semua untuk tajdid niat kita, perbaharui niat, kena tengok balik kita punya tujuan utama tu, big why. Kenapa kita berada di sini? Yang paling penting, kalau kita ada perasaan maksudnya nak belajar Al-Quran ni disebabkan malu dengan kawan-kawan, takut kena ejek dan sebagainya, takut diperlekeh dan sebagainya, jadi tuan-puan kena buang perasaan tu dulu. Kalau kita letak itu yang utama, percayalah, susah kita nak kekal nanti. Saya bercerita dari sudut pengalaman tuan-puan, pengalaman yang orang cerita sendirilah. Kan? Jadi biar lambat asal dapat. Okey, biar lambat, biar santai asal dapat sampai dan sebagainya. Ini kalau di awal kita berkobar-kobar bagai nak rak, tapi di hujung nanti diuji sikit dengan masalah, maka mulalah lentur semangat kita. Jadi kita nak maintainkan semangat kita daripada awal. Macam mana kita berkobar-kobar nakkan sesuatu tu, so pastikan kita selesaikan. Bagaimana kita mula, begitulah kita selesaikan tuan-puan. Ini yang biasa tok guru cakap lah. Sebagai orang kata talibul ilmi, sebagai seorang penuntut ilmu ni begitulah. Saya bercakap untuk diri saya juga, bukan saya bercerita ni nak mengatakan saya ni handai benar. Okay? Saya kalau ikutkan tak layak nak bercerita semua ini, tapi sama-sama kita kongsi peringatan untuk diri saya jugalah. Kalau saya pun tak istiqamah untuk buat live tiap-tiap pagi ini, maka habislah. Tapi dengan adanya semangat tuan-puan yang selalu menunggu, menanti siaran dan sebagainya, jadi
Itu antara asbab punca saya jadi lebih semangat. Jadi bila kita dalam satu keluarga besar ni sama-sama meletakkan satu semangat yang tinggi, maka saya percaya Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. Jadi apa-apa pun berbalik kepada niat kita. InsyaAllah kalau betul niat kita, betul salurannya tu, kan, kemana nak perginya tu, insyaAllah akan dipermudahkan. Itu sahaja yang saya boleh kongsikan pada tuan-puan sebagai suntikan semangat sebelum kita mulakan mengajar pagi ini. Jadi insyaAllah kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah selesai untuk bacaan pembuka kita. Jadi saya harapkan tuan-puan semua dalam keadaan bersedia. Sebentar lagi kita akan teruskan. Yang penting jangan stres-stres tuan-puan. Nak belajar pagi-pagi tadi biasalah. Kalam muqaddimah tu, kalam percakapan untuk muqaddimah tadi tu mungkinlah ada part-part yang menyuntik diri kan. Cuma bila kita nak mula ni janganlah stres-stres. Ya tak? Kena chill, kena ceria. InsyaAllah. Nanti kalau stres-stres nanti tak masuk pula. Kan? Dan jangan risau, kita ada sahabat-sahabat penghibur dalam live kita pagi ini yang akan sentiasa membantu. Dan kalau ada pertanyaan pun, insyaAllah ada sahabat-sahabat yang mahir dalam ni. Saya percaya ramai juga guru Quran dalam ni sebenarnya. Yang menonton saya ni. Ada yang PM saya personal. Kan? Ramai jugalah. Rupanya sekian-sekian hamba Allah ni pun mengajar Quran juga. Jadi so kami saling berkongsi pendapat lah. Kan? Yang tahu-tahulah kan. Maknanya ramai guru Quran dalam ni. Jadi insyaAllah mungkin kalau ada persoalan daripada tuan-tuan perempuan yang mungkin saya tak perasan nak baca, nak jawab dan sebagainya, mungkin akan dibantu oleh mereka. Okey. Mereka tu siapa? Tengoklah siapa yang tukang jawab. Bukanlah kata yang jawab tu semua guru Quran, tidak juga. Tapi berdasarkan ilmu yang diorang dah dapat, dah belajar daripada mungkin daripada daripada kelas pengajian live kita pagi ni sendiri ataupun daripada guru-guru yang sebelum-sebelum ni kan. Okey, jadi apa-apa pun saya ucap terima kasih siap-siap lah. Alright, jadi untuk hari ni kita nak sambung untuk bacaan semasa kita surah Al-Baqarah ayat 137 dan 138. Okey. Ayat 137 dan 138. Kejap tuan-puan alright. Jadi tuan-puan yang ada Al-Quran di sisi boleh tengok muka surat 21. Muka surat 21. Dua ayat hari ni insyaAllah 137, 138. Ada yang baru beli Quran kan, bolehlah guna conteng-conteng. Bukanlah conteng, maksudnya tanda-tanda kan. Okey, baik. Adakah anda semua sudah bersedia? Kita nak tengok, dah sedia? Dah sedia ke belum ni? Sedia dalam keadaan relax dan tenang tuan-tuan. Itu paling penting. Sedia dalam keadaan relax, tenang. Jangan rasa orang kata apa, stres-stres. Itu yang risau tu. Okey, Puan Mastura sila duduk. Sahabat-sahabat yang baru masuk, mai masuk. Banyak tempat lagi, cuma kena duduk belakang sikit lah. Tempat depan dah penuh dah. Dah ada 100 orang duduk depan ni. Kalau dalam dewan ni penuh ni, jenuh nak cari dewan ni, 100 orang ni. Okey, dah sedia? Alhamdulillah.
Jadi macam biasa, jom kita baca dulu dua ayat ini daripada surah Al-Baqarah 137, 138. Boleh tuan-puan? Ready? Yang baru masuk, mai jemput. Jangan malu, jangan segan. Penuhkan ruangan depan. Kejap Alright. Jom kita teruskan untuk bacaan kita yang pertama. Kemudian baru kita pergi pada sesi bedah-membedah. Ini kira macam rehearsal dulu tuan-puan. Raptai. Okay. Baik. Sedia? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah selesai bacaan kita yang pertama. Okey, kita punya bacaan raptai rehearsal kita. Terima kasih Okey, yang baru masuk jangan lupa bantu saya untuk share dulu. Boleh? Yang belum tekan butang share tolong share, boleh? Jangan malu, jangan segan. Right. Kelas kita ni santai je. Kalau orang tanya mana nak cari kelas online yang santai, boleh ajak join Easy Ngaji. Boleh Banyak je kelas online sebenarnya. Tuan-puan ikutlah. Kan mana yang rasa kena di hati, kena di jiwa, ikut. Kalau rasa semua kena, ikut semua. Kan? Baik. Sadaqallahul azim. Alright. Jadi insyaAllah jom kita teruskan. Tadi raptai dah habis. Kita nak pergi pada sesi pembedahan yang real punya. Betul-betul. Okay, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, sama-sama kita semak dan kaji semula mana orang kata apa yang perlu kita perbaiki dari sudut sebutan huruf, dari segi hukum tajwidnya, kan, cara kaedah nak sebutan dan sebagainya. InsyaAllah jom kita teruskan. Santai tapi sampai. Ingat trademark kita tu. Trademark ke motor, apa ke istilahnya sesuai tak? Tak kisahlah, tapi biar santai tapi sampai. Ingat tu. Baik. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Okey. Baik, kita tengok pada perkataan yang pertama ni Tuan-tuan puan, apa yang saya nak ingatkan, jangan kita keliru dengan perkataan ataupun huruf ini. Saya bimbang awal-awal dah tersilapnya Ya, ini bukan alif mat tapi ini adalah alif yang merupakan tiang kepada hamzah. Tiang ni sebagai orang kata pendekatan lah, istilah yang digunakan sebagai pendekatan untuk kita ingat. Alif ni maksudnya tiang kepada hamzah ini. Okey. Tiang kepada hamzah. Maknanya dia bukan huruf mat.
Jadinya kita takkan baca fa dua harakat kat sini. Bukan mad asli. Fa satu harakat sahaja. Hamzah baris bawah satu harakat. Fa'in. Itu bunyi dia lah. Fa'in. 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 Boleh tuan-tuan perempuan? Okey. Biasa orang sebut tiang. Rumah. Itu pun ya juga. Sama je. Yang penting kita tahu alif ni bukan berfungsi sebagai alif mad. Okey. Baik, nun mati bertemu hamzah. Nun mati. Nampak ni, nun mati bertemu hamzah. Hukumnya izhar halqi. Izhar ni maksudnya jelas. Jadi apa yang kita nak jelaskan? Sebutan nun ini tuan-tuan dan puan. Izhar halqi. Halqi ni merujuk kepada halkum kita. Maknanya huruf nun mati bertemu dengan huruf yang datang daripada makhraj kerongkong. Yang mana huruf daripada makhraj kerongkong ni? Ni huruf hamzah ni tuan-tuan dan puan. Okey, huruf hamzah ni. Jadi bunyinya kita perlu perjelaskan. Fa in amanu, fa in amanu. Maknanya kita sebut nun tepat pada makhrajnya. Cuma sifat asli pada nun itu iaitu gunnah, sifat dengung tu pasti ada lah. Kita tak boleh buang. Fa'in bunyi tu mesti ada. Cuma ianya tidaklah orang kata melerit bunyinya. Fa'in tidak. Fa'in amanu, fa'in amanu. Yang penting jangan bunyi sekat. Fa'in amanu, fa'in fa'in ada bunyi itu kata sifat asliyah pada dengung, pada nun ini. Sifat asliyah dengung pada nun ini. Puan Sapiah dah jawab awal-awal dah, tak tanya lagi dah jawab nah. Dia kata hamzah ni mak badal. Lagipun saya tak ada niat nak tanya, tak apa. Jadi tuan-tuan dan puan, ini mak badal, dua harakat. Mak badal dua harakat. Macam mana kita boleh kata dia mak badal? Sebab dia hamzah yang dibaca dua harakat dan kedudukannya di awal kalimah. Amanu. Amanu satu perkataan ni. Jadi bunyi kalau di depan tu itulah mak badal. Cara kita nak kenal tu. Tapi yang penting andai katalah kan, kalau kita tersilap dari sudut sebutan nama hukum tu tak mengapalah. Yang penting kita baca tu betul. Kadarnya ialah dua harakat sahaja. Dua harakat sahaja. Okey, boleh. Kemudian fa'in amanu. Fa'in amanu. Mim baris atas bunyi ma. Sekejap tuan-tuan ada barang jatuh. Okey. Fa'in amanu. Mak badal mim baris atas satu harakat saja ma. Nu ni mat asli. Nu ni mat asli. Ni waw mat. Okey, waw mat dan sebelumnya huruf berbaris hadapan. Fa in amanu bimithli ma. Huruf sa ni huruf sa yang mati tuan-tuan dan puan. Huruf sa yang mati tuan-tuan dan puan. Macam mana opanya nak bunyi? Macam biasa je, bimith. Cuma kena keluarkan hujung lidah kita. Sikit saja keluarkan hujung lidah. Bimithli. Bimithli. Dapat tak? Cuba kat rumah tu. Buat. Boleh? Bimithli ma. Huruf sa keluarkan hujung lidah. Sikit je. Okey? Bimithli. Huruf lam baris bawah. Huruf lam baris bawah li lah. Ini tak tahu, takkan tak tahu dak. Sajalah orang kata. Huruf lam baris bawah bunyi li. Kemudian ma kat sini. Ombak rindu. Ombak rindu bertemu hamzah. Ombak rindu bertemu hamzah ataupun ombak rindu bertemu mak badal. Confirm kat sini kita sebut mak jaiz munfasil. Mak jaiz munfasil.
Boleh tuan-tuan perempuan. Mad jaiz munfasil. Dari segi kadar harakatnya macam biasalah. Kalau ombak bertemu hamzah ni saya dah sebut banyak kali kan. Selalu kita duk ulang-ulang 4 atau 5 harakat. Bimithli ma amal. Itu. Bimithli ma panjang 4 atau 5 harakat. Okey, kalau nama hukum mad jaiz munfasil, pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam 2 kalimah. Maknanya huruf mad duduk dalam kalimah yang pertama ni ma, dan hamzah duduk pada kalimah yang kedua amaltum. Itu yang dimaksudkan pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam 2 kalimah. Ingat tu. Baik, seterusnya nun mati bertemu ta kat sini nak. Mim ni macam biasalah kita sebut ma, satu harakat je. Jadi kita kena fokuskan di sini. Sebab nanti bunyi tu kita nak macam tu. Okey. Nun mati bertemu ta ikhfa hakiki. Ikhfa ni maksudnya apa? Sembunyi kan? Ikhfa hakiki maksudnya sembunyi. Apa yang kita nak sembunyikan? Sebutan huruf nun tu. Kita bagi lidah kita tergantung. Itu asas dia lah. Ataupun yang macam saya selalu sebut, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat dia punya tu, clue dia tu. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Kalau tepat man, M-A-N, man, M-A-N, man, N, N, nyanyi. Jadi jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Itu saja. Lidah kita akan dapati lidah kita ni akan tergantung. Cuma dengung yang dilakukan di sini perlu dalam keadaan nipis sahaja. Jangan tebal. Amantum. Bukan begitu. Amantum. Relax, tenang bunyi dia. Okey. Selamat datang yang mau masuk. Ada nama Nur Ketenangan, Masya Allah. Rasa macam lebih tenang kelas kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Gurau ya. Baik, selamat datang semua yang baru masuk. Jangan lupa share, bantu saya share dulu. Boleh? Tolong kongsikan. Kita baru je mula ni baru baris, tak sampai sebaris lagi ni share dulu nak. Baik, nun mati bertemu ta tu ikhfa. Ingat, sembunyikan dia dalam keadaan yang ringan, nipis. Ma amantum bihi. Boleh. Dengung 2 harakat tu semestinya lah. Bila kata je ikhfa, mesti kena ada dengung dengan kadar 2 harakat. Baik. Mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba, apa dia pula? Mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba. Ikhfa syafawi. Kalau nun mati, okey, kalau nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ataupun 15 huruf tu lah, namanya ikhfa hakiki. Kalau yang ini ikhfa syafawi. Beza kat belakang tu je. Ikhfa tu sama dah. Maksudnya konsep tu. Cuma tuan-tuan perempuan, kita kena faham. Sebab itu diberi nama ikhfa hakiki. Sebab apa? Kita bincang balik pada nun ya. Sebab ikhfa hakiki ni, kita kena berbalik kepada maksud hakiki tu. Ikhfa sembunyikan, hakiki itu maksudnya sebenar-benarnya ataupun hakikat, bunyi sebenar pada huruf nun tu. Itu kata hakiki tu. Ikhfa hakiki. Hakiki itu nak merujuk kepada nun. Dan dari sudut kaedahnya pula, macam saya sebut tadi lah, memang kita takkan dengar bunyi nun. Betul? Baik, berbeza dengan hukum ikhfa syafawi. Dari sudut istilah ikhfa ya, maksudnya sembunyikan. Tapi dari segi teknik ataupun dari sudut kefahaman yang lebih mendalam lagi, tuan-tuan perempuan, ikhfa syafawi ini
merujuk kepada satu teknik yang lain yang disebut sebagai ikhfa majazi. Ikhfa majazi ni itu yang disebut samar-samar tu. Ikhfa majazi, samar. Okey. Selalu orang kata ikhfa hakiki pun sama-sama. Sebenarnya boleh juga istilah tu. Cuma istilah samar ni lebih tepat pada ikhfa syafawi sebenarnya. Tapi bergantunglah, nama pun istilah. Jadi ianya terpakai dalam apa jua keadaan yang disebut ikhfa, tak kisahlah. Cuma dari sudut praktikal tu kita kena faham. So, apa yang dimaksudkan ikhfa majazi? Nama hukum ikhfa syafawi tuan-puan, jangan confuse pula. Nama hukum ikhfa syafawi. Cuma teknik itu berlaku secara majazi. Sama-sama. Cukup syarat je. Macam mana? Tutup bibir mulut macam biasa, tetapi kita melemahkan pegangan di antara dua bibir. Ataupun macam saya selalu sebut, tutup bibir bersahaja. Siapa yang biasa dengan live saya, tahulah kan. Saya selalu sebut, tutup bibir bersahaja. Jelas sahabat-sahabat semua. Tutup bibir. Tum, kalau kita rapat, T-U-M, tum. Tum. Baik, kita sebut bunyi yang sama, tum, tapi kita lemahkan pegangan antara dua bibir kita. Bibir atas, bibir bawah, kita lemahkan. Boleh faham? Itu ikhfa syafawi. Okey? Jadi, cuba tuan-puan praktis dulu. Tum, T-U-M, tum, tum. Itu kita rapat bibir kan? Tum, tum, tum. Sekarang ni kita lemahkan. Tum, tum. Kemudian wujudkan dengung dengan kadar 2 harakat. Tum, tum. Kalau kita buat bunyi yang sempurna, tum, dia lebih padat tuan-puan bunyi dia. Bunyinya lebih, orang kata, berdinamik. Bunyi dia tu. Okey? Baik Puan Nur Jaafar. Selamat. Selamat bekerja. Okey. Cuba buat tu. T-U-M. Tum. 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 Boleh? Yang penting jangan tum. Tum tombak kan. Cerita kat Astro dulu ada. Budak-budak tu. Aznil Nawawi. Tum. T-U-M. Jangan T-O-M. T-U, cuma saya nak fokuskan, nak tuan-puan perhatikan. Tuan-puan kena cuba, rasa dulu. Dapat ke tidak tu? Dapat tak? Istilah mudah, tutup bibir bersahaja. Itu je cara dia. Okey, lemahkan pegangan antara dua bibir. Bila saya sebut begitu, tuan-puan faham lah. Kalau kita sebut perkataan bahasa Melayu, apa dia? Contoh. Contoh kita sebut perkataan lampu. Lampu, lampu, lampu. Sekarang ni kita lemahkan pegangan sebutan huruf M tu. Lampu. Nampak? Lampu. Lampu. Kan macam nama tempat. Ampang. Ampang. Okey? Itu contoh dia lah. Kalau kita nak nampak kan, dari sudut penggunaan bahasa Melayu tu. Baik, wallahualam. Clear So ini ikhfa syafawi. Berbeza dengan ikhfa hakiki. Jangan disamakan. Sebab apa? Kalau kita guna konsep ataupun kaedah, maknanya, maksud saya, kalau kita beranggapan cara ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi ini sama, percayalah, pada ikhfa hakiki ni, pada ikhfa syafawi ni akan bunyi begini. Amantu bihi beza tuan-puan nampak ni? Faham maksud saya ni? Jadi kena jelas betul-betul lah. Alright, lemahkan pegangan antara dua bibir. Selesai. Clear ikhfa syafawi, dengung 2 harakat. Syafawi itu merujuk kepada mim yang datang daripada syaffah. Syafawi ni maksudnya bibir lah. Syaffah. Okey? Itu sahaja. Wallahu alam. Kita teruskan bihi. Huruf ba baris bawah bi, huruf ha
Dipanjangkan 2 harakat di sini tuan-tuan dan puan. Di sini terdapatnya huruf ya mat, kepala huruf ya mat ni, kepala huruf ya mat. Okey, hi. Betul, ampang tu tempat lah. Itulah yang saya sebut tadi, lampu, ampang, tu contoh kataan. Right. Baik, bihi hi 2 harakat. Apa hukumnya? Maksilah qasirah. Okey, maksilah qasirah. Tapi Puan Safiah nak guna bahasa yang style sikit. Dia kata maksilah sughra. Betul juga tuan-tuan. Kalau kita belajar dengan istilah maksilah sughra, sama juga. Sama maksud dengan maksilah qasirah. Terbaik Puan Safiah kita ya. Dia guna bahasa advance. Nanti kalau orang tanya belajar apa, maksilah sughra, fuyo apa tu, nama style betul. Padahal maksilah qasirah juga tak? Jadi sama tuan-tuan jangan terkejut pula nanti dengar nama pelik-pelik tu. Okey, maksilah qasirah, maksilah sughra sama sahaja. 2 harakat 2 harakat. Faqadihta, faqadihta. Huruf fa pada atas fa, huruf qa pada atas qa, tebal selamanya. Ingat, huruf qaf walaupun 1 harakat, sifat tebal tu kena jaga baik-baik, molek-molek. Baik, huruf dal baris bawah, matikan ha. Faqadih, faqadih, D-I-H, dih. Jangan deh. Faqadih, qadih, tak maulah qadih. Qadih, faqadih ta. Baik, huruf ta baris atas, bunyinya ta. Sekarang ni macam mana nak berhenti kat sini tuan-puan? Apa jadi macam ni? Apa jadi macam ni? Apa jadi kat sini? Macam mana rupa bunyinya? Boleh? Clear tak? Ustaz, kalau nak sebut setiap huruf fa berbaris, fa, okey. Gigi atas kena dekat bibir bawah ke? Sebab kadang-kadang rasa tak kena bibir bawah. Okey, untuk huruf fa, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, macam mana kita nak sebut huruf fa ni? Cara paling mudah sekali ialah kita menyamakan dengan huruf F. Itu sahaja. Macam mana kita sebut F? F, fa, fa, fa. Apa yang berlaku bila kita sebut ni? Fa, fa. Gigi atas, gigi belah atas ni, gigi kapak kita ni akan kena pada bahagian bibir bawah kita. Fa, fa, fa. Sebab itu kalau kita berbalik kepada makhraj huruf fa ini, datangnya daripada makhraj bibir. Tapi bukannya melibatkan 2 bibir, tetapi melibatkan bibir bawah sahaja. Yang mana dari sudut pendetilan dia, gigi atas akan kena pada bibir bawah. Fa, fa. Maksudnya bersentuhan lah. Janganlah digigit pula lidah tu, nanti berdarah pula. Okey. Fa. Cuma cara mudahnya huruf fa ni kita akan sebut bersentuhan gigi atas dengan bibir bawah. Huruf fa ni antara huruf yang mudah disebut kerana ianya boleh dikaitkan dengan huruf Latin lah kan, F, huruf F. Kemudian berbalik kepada, kalau nak cerita dalam lagi, berbalik kepada sifatnya. Sifat apa yang mudah disebut kan, izlaq. Sifat yang mudah dilafazkan, fa, 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 fa. Okey? Jadi itu caranya. Kalau kata ada yang bermasalah untuk sebut, rasa macam kena tak kena bibir tu, kena tengok balik. Melainkan kalau ada yang bibir dia kecil comel je tu, tak tahulah kan, mungkinlah susah sikit nak kena tu. Tapi rasanya bibir kalau bibir kecil, tapi rasanya okey tuan-tuan. Ciptaan Allah ni sempurna. Kalau bibir kecil sekali mana pun, sebut F ataupun fa ni masih lagi orang kata apa, bersesuaian dengan keadaan dia. Mesti kena punya lah.
Senang cerita. Okey, boleh berbalik. Clear Yang bertanya insya-Allah kita terus kepada persoalan saya di sini tadi. Macam mana nak berhenti kat sini tuan-tuan dan puan? Hmm. Apa yang jadi kat sini? Apa status wow ni sebenarnya? Kenapa dia macam ni? Saja kita nak sama-sama berfikir dan apa nama? Mengembangkan idea jawapan masing-masing lah. Sentuh perut. Yang tadi Fa tu betul-betul. Bukan perut kita tuan-tuan, perut bibir. Kan ada salah faham tak baca tu ya tak? Oh ya ke? Huruf waw disukunkan. Okey, apa status huruf waw ni sebenarnya? Waw ni apa status dia sekarang ni? Dia ni hidup ke mati ke macam mana? Ke tengah nazak ke nyawa-nyawa ikan ke macam mana tuan-tuan? Bunyi waw sikit. Ada yang kata bunyi waw sikit. Yang bunyi waw banyak ada. Ada jawapan ke? Kenapa macam tak ada? Sekejap saya check balik. Ke saya terlepas? Ni waw apa ni? Fungsi dia ni. Siapa tahu ni waw apa? Waw mati. Waw tu Rulin. Waw tu waw lin. Kalau berhenti jadi mat lin. Okey, menarik jawapan-jawapan ni. Waw sukun jika wasal berlaku idgham mutamathilan saghir. Mantap jawapan. Bacaan lin dimatikan dengan baris atas. Dimatikan dengan baris atas. Faqadih tada. Macam tu. Tadau bacaan dan hukumnya maklin ke? Okey, nanti dulu. Saya tak jawab lagi nah. Saya nak sahabat-sahabat cuba memberi jawapan dulu. Kita bagi peluang untuk tengok. Bagi sahabat-sahabat mencuba dulu. Ada lagi nak cuba ni? Tak ada dah? Okey, kalau tak ada jomlah kita ya. Kita teruskan. Mat asli. Okey, ada yang kata mat asli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus pada jawapan tuan-tuan dan puan. Pertamanya, apa yang saya nak sebut di awal ini ialah kita kena betul-betul faham. Di sini, okey, dengar baik-baik tuan-tuan dan puan. Di sini tidak ada perkaitan dengan mat. Di sini tidak ada kaitan langsung dengan mat. Mat ni apa tuan-puan? Kita kena faham betul-betul. Apa itu mat? Mat ini bacaan ataupun dari sudut istilahnya, pemanjangan pada suatu bacaan. Mat ni maksud panjang. Kalau dari sudut istilahnya, pemanjangan pada sebutan, perkataan ataupun bacaan. Okey. Jadi saya ingatkan semula, di sini tidak ada kaitan dengan mat. Tidak ada pemanjangan yang berlaku di sini. Okey? Itu yang pertama. Baik, dan soalan saya tadi, apakah status waw di sini? Okey, apakah status waw di sini? Jadi jawapannya, waw ini adalah waw lin sebenarnya. Waw ini adalah huruf waw lin. Jadi mungkin ada yang
berpendapat bukan ke huruf waw lin ni huruf yang ada simbol sukun. Betul kan tuan-tuan dan puan? Bukankah huruf lin ni ataupun huruf waw lin mesti kena ada simbol sukun atas dia? Kat sinilah contoh kan, macam ni ada sukun. Tapi kat sini tak ada ustaz. Kenapa kita panggil huruf lin? Baik. Sebenarnya simbol ini telah dihazafkan, dihilangkan, dibuang. Boleh faham kan? Dibuang kerana huruf waw yang mati ini, waw lin ni waw mati lah tuan-puan Waw lin ni waw yang mati lah. Cuma kita sebut lin tu untuk menghadirkan ataupun untuk pemberitahuan bahawa adanya unsur ataupun sifat lunak, sifat lin. Macam yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Okey, waw lin. Jadi kenapa waw di sini? Kita bincang dulu kenapa waw ni tak ada sukun kat sini. Sebab dia bertemu dengan huruf waw yang hidup. Dia bertemu dengan huruf waw yang hidup baris atas. Ni huruf waw yang hidup dengan baris atas. Asalnya waw ini tak ada sabdu pun. Waw ini tak ada sabdu. Tapi disebabkan berlakunya pertemuan huruf waw mati, yang ni waw kosong ni waw mati, bertemu dengan huruf waw yang hidup, maka didatangkan simbol sabdu padanya nak menunjukkan adanya unsur idgham, memasukkan. Faqadih tadaw wa in tawallaw. Idgham tetapi bila gunnah, dia tak ada dengung tuan-puan. Okey, dia tanpa dengung. Jadi apa nama hukum kat sini? Kalau kita sambung, namanya idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Sahabat-sahabat semua. Okey. Jadi kat sini bila kita nak berhenti, tak perlu kita tadau, tak perlu. Bila kita berhenti di sini tuan-puan, faqadih tadau. Dia bacaan lin. Sebab waw ni memang waw mati. Sebab tu kena tahu status. Kena tahu siapa, apa fungsi dia kat situ. Jadi bila kita tahu waw ni huruf waw mati, maka tidak adalah orang kata apa isu di sini. Sebab ada yang berpendapat di sini perlu kita matikan dengan melonjakkan bunyi faqadih tadau. Sebab apa? Melibatkan sabdu di sini. Tidak ada kaitan tuan-puan. Sabdu ini kat sini ni sabdu ni akan berfungsi kalau kita sambung. Faqadih tadaw wa in tawallaw. Dengung tak ada tuan-puan jangan salah faham. Bukan ketik idgham tu mesti kena ada dengung. Tidak, idgham tu unsur memasukkan. Jangan keliru dengan hukum idgham bi gunnah. Ini idgham mutamathilaini. Apa maksud idgham? Memasukkan. Mutamathilain, apa dia? Dua huruf yang sama. Yang sama dari segi sifat, yang sama dari segi makhrajnya. Sebab itu tidak ada simbol sukun kat sini. Kalau ada, peninglah orang nak baca. Jadi para ulama mengambil pendekatan dari sudut resamnya, ilmu dhabt, penandaan dalam Al-Quran ni, dihilangkan simbol sukun tu nak menunjukkan adanya unsur idgham kat situ, memasukkan. Jadi dengar baik-baik. Kalau berhenti faqadih tadaw, bacaan lin. Faqadih tadaw, daw. Tak perlu tekan-tekan mui daw, kononnya ada sabdu. Tak perlu tuan-puan. Kena faham baik-baik kat sini. Melainkan kalau sabdu tu duduk di sini, tapi sabdunya berada di sini, maka sabdu ini akan berfungsi sepenuhnya kalau kita wasal, kita sambungkan bacaan. Kalau berhenti jadi bacaan lunak, faqadih tadaw, tu sahaja. Kalau sambung, faqadih tadaw wa in tawallaw. Ustaz boleh tak sebut mat lin? Tak boleh. Mat ini, ingat di awal tadi saya sebut, mat ini pemanjangan. Kat sini tak ada panjang, tak ada pendek. Dia bacaan mati yang adanya unsur lunak. Faqadih tadaw. Itu sahaja.
Ni kan nampak ni, huruf waw mati sebelumnya baris atas. Cuma kita confuse sebab pada waw ni tak ada simbol sukun. Saya rasa itulah, saya beranggapan begitulah. Okey. Itu saja tuan-puan. Yang penting kalau kita nak sambung pun jangan dengung. Faqadih tadau. Tu dah jadi lain dah tu. Tu dah jadi macam idgham bi gunnah. Faqadih tadawwa. Tadawwa. Berlaku secara sempurna. Masuk tu secara sempurna. Kat sinilah yang kita duk sebut idgham kamil. Kamil tu. Kan? Yang sebelum ni ada yang tanya. Kamil tu macam mana penggunaan dia? Kamil tu adalah dari sudut cara ataupun keadaan yang dimasukkan tu berlaku secara apa? Kamil, sempurna. Kamil ni maksud sempurna. Tadawwa. Okey, ingat bukan mat lin, bukan mat asli. Hatta kalau sambung pun tak ada kaitan dengan mat. Senang cerita, berhenti ke sambung ke tak ada kaitan dengan mat kat sini. Wallahu ta'ala a'lam. Faham ke ni? Ke fenin dah? Boleh? Boleh? Pening juga. Tak apa, pelan-pelan belajar ya. Sebab untuk perkataan yang seumpama ini tak banyak sangat pun dalam Quran. Okey. Jadi poin dia begini tuan-puan Kalau berhenti macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Tu kalau berhenti. Okey, kalau sambung فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْ. Dapat tak? Itu je. Sambung dawwa, dawwa. Kalau berhenti daw, tu je. Penjelasan yang mantul. Ini macam penjelasan yang mantul Okey, sahabat-sahabat semua faham? Okey, kita baca dulu sama-sama. Kat sini pening sikit. Tak apa, awal-awal macam tu tuan-puan. Belajar awal-awal. Sebab part ni memang macam saya sebut tadi, dia jarang kita jumpa. Mungkin dah susah sikit tak? Okey, ni baru baris pertama ni. Baik, kita teruskan. Bila kita berhenti kat sini, faqadih tadau, maka bila kita nak mulakan bacaan, terus sebut wa je. Sabdu ni tak berfungsi lah. Bila kita nak mulakan bacaan, jangan tarik sedut pula bunyi wa il, kan? Dah pening pula apa itu. Tapi tak ada tuan-puan je. Takkanlah baca macam itu. Jangan tarik apa hair tu, tanya tak? Ada sabdu ustaz? Tu nak mulakan bacaan jangan gitu. Terus je wa baris atas, satu harakat. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Okey, nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta ni ikhfa hakiki lah, macam biasa lah. Semua tahu ni. Ikhfa hakiki, sembunyikan nun. Sembunyikan nun, kemudian get ready sebut ta. Dengung tu jangan tebal no, biasa je. Wa in ta. Okey. Wa in ta. Wa in ta. Wa in tawallaw fa in. Nun mati betul-betul ikhfa haqiqi nah. Sembunyikan nun ni. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Tawallaw. Tawallaw. Baik. Law ni macam biasalah, ini bacaan lin. Samalah konsep macam ni, nampak? Huruf lin sebelumnya baris atas. Saya beranggapan lah, mungkin ada yang rasa pening kat sini sebab
belum betul-betul memahami apa itu lin. Apa itu lin, apa huruf lin, apa ciri-ciri lin. Saya beranggapan begitulah. Boleh nak? Sebab sepatutnya kalau saya dah hurai panjang berkenaan dengan lin ni tadi, sepatutnya automatik terus dapat tangkap. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Tapi saya beranggapan yang mungkin jadi kurang jelas tu, mungkin kena check balik lah. Kena tanya diri sendiri balik. Adakah kita betul-betul kenal dengan huruf lin dan bacaan lin dan mad lin? Kalau kat sini masih ada orang keraguan sangkut-sangkut lagi, maka mungkinlah itu punca kenapa kita kurang jelas di sini. Sebab kita confuse dengan mad. Kan bila start confuse dengan mad asli, makna itu confirm lah tu. Ada lah yang tak kena tu. Kena check balik tuan-puan ya. Tak pun kena teruskan. Tak apa, awal-awal ni belajar dulu pelan-pelan. Itu apa yang saya rasa lah. Saya beranggapan begitu. Okey, wa in tawallau, lau ni bacaan bukan mat, bacaan lin. Kemudian fa innama, huruf fa baris atas, huruf hamzah baris bawah i. Innama, fa in nun bersabdu, jangan lupa dengung 2 harakat. Ma 2 harakat, ma asli ni alif mat sebelumnya baris atas. Wa in tawallau fa innama hum fi, hum hum mim mati bertemu fa, izhar syafawi, jelaskan sebutan mim apabila bertemu dengan huruf fa ni lah, huruf izhar. Okey. Hum fi, huruf shin baris bawah shi. Okey, huruf shin baris bawah shi. Huruf qaf baris atas qa, tebal selamanya, dan di sini kalau kita berhentilah, kita cerita kalau kita berhenti, berlakulah hukum mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun berlaku ketika kita berhenti bacaan sahaja. Ingat tu. Ketika kita berhenti bacaan, waqaf lah. Okey. Jadi huruf qaf yang mati ni kita nak berhenti pada dia kan. Dan sebelumnya ada mad asli. Itulah dia ciri-ciri mad arid lis-sukun. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Itu. Boleh? Baik sahabat-sahabat, kita baca dahulu daripada awal ni. Fa in amanu, kita berhenti kat sini, tadau, kemudian ambil sambung terus wa in tawallau sampai shiqaq. Okey, boleh? Kita mulakan dengan isti'azah. A'udzubillah. Sama-sama semua. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Teruskan. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Baik, huruf qaf di ujung ni berlaku, walaupun dia ma'arid disukun, dalam masa yang sama kita jangan lupa untuk wujudkan ataupun datangkan sifat qalqalah pada qaf ini. Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Qalqalah kubra, qalqalah yang besar, lantunan besar lah. Jadi yang saya nak ingatkan, jangan bunyi hamzah, itu je lah. Jangan bunyi hamzah. Hum fi shiqaq, bunyi q belakang tu, bunyi hamzah q. Itu pantang larang untuk qalqalah ni, kena hati-hati.
Huruf qaf ni jangan kita, maksud saya lantunan ni jangan bunyi hamzah di perakhiran tu nanti. Qa qa qa. Tak mau bunyi qa. Fi shiqaq. Lepaskan bunyi dia. Okey, jangan bagi bunyi hamzah. Pada huruf qaf ni susah sikit. Puan Zawiyah, saya nak tanya Ustaz, bacaan izhar mesti jelas sifat dengung mesti diadakan Ustaz? Ya, itu semestinya. Okey, itu semestinya. Bila kita cerita tentang nun mati dan mim mati ni, kan nun mati, mim mati ni ada hukum izhar dia. Nun mati izhar halqi. Begitu juga tanwin lah. Nun mati ataupun tanwin yang dalam hukum ataupun dalam bahagian izhar halqi. Dan juga mim mati ni yang dalam disebut sebagai izhar syafawi. Jadi bila kata izhar jelas, yes, betul jelas, tetapi sebenarnya bukanlah bermaksud jelas itu sehingga kita mengabaikan sifat asliyah padanya. Sifat asli. Apa sifat asli pada nun dengan mim? Sifat dengung. Dengung kita tak boleh buang. Bukan dengung dua harakat tu tuan-puan. Sifat dengung. Bunyi tu. Sebab nun dengan mim ni datang daripada makhraj. Kena tengok balik. Banyak faktor yang kita boleh bawa masuk. Bila kita faham secara keseluruhan, kita akan nampak, okey, kenapa ada dengung yang sikit tu? Sebab makhraj ni daripada pangkal hidung. Kenapa ada bunyi tu? Tu. Sebab dia bersifat gunnah. Sifat tunggal dia. Sifat gunnah. Kalau nak cerita lagi, dia ada sifat tawassut. Okey, suara yang di pertengahan. Nampak tu? Itu kalau kita nak cerita dari segi overall lah. Semua keseluruhan. Okey? Gitu. Ingat, dengung secara tabi'i. Dengung semula jadi. Jangan bunyi sangkut lah. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Hum ada tu. Boleh nak? InsyaAllah moga-moga pertanyaan tadi tu memberi pencerahan juga buat sahabat-sahabat yang lain. Okey, so berbalik pada qaf ni tadi. Ingat jangan bunyi hamzah. Ingat jangan bunyi hamzah. Alright. Fasayakfikahumullah. Baik. Fasayakfi. Fa, sa, ya. Tiga-tiga ni semua baris atas. Fa, sa, ya. Fa, sa, ya. Fa, sa, ya. Apa fa saya ni? Satu harakat itu bukan tak ada apa pun. Okey? Cuma ya ni matikan kaf ni. Sayak. Bila kita sebut kaf ni adalah sikit hurufnya, apa nama kita panggil? Saya sesema sikit pagi ni. Saya nak cuba beli pil yang sahabat-sahabat recommend. Apa kena nama, lupa dah. Tak apa, tutup cerita pasal ubat. Sekarang dah jadi cerita pasal ubat pula kat komen ni. Okey, doakan saya. Hidung lah, duit sok-sek. Okey, kaf. Berbalik pada kaf. Ada unsur hams, sifat hams. Yak. Okey, jangan bunyi yang iye tu kan, yak, yak ke kan. Kalau dulu-dulu lah kan, kalau baby main apa benda-benda kotor kan. Iye. Bukan itu, yak. Fasayak fi kahumullah. Okey. Fi kat sini dua harakat, mat asli. Ni ya mat sebelumnya baris bawah. Semua tahulah kan, mat asli. Fasayak fi. Baik, hams ni tadi ingat jangan kuat benar, sikit je. Cukup dengar pada telinga kita. Cukup dengar pada telinga kita. Okey. Fasayakfikahumullah. Kahumullah. Huruf ka pada atas, kahumullah. Kalimah Allah di sini lafzul jalalah, dibaca dengan taghliz. Apa itu taghliz? Tebal.
Tebal. Itu je bahasa Melayu. Kan sebut tarlis tu nak nampak gempak je tuan. Okey, kalau tak ingat nama Arabnya tak apa, sebut bahasa Melayu pun jadilah. Boleh, tak ada masalah. Okey? Boleh tuan-tuan dan puan. Okey? Tutup cerita ubat. Okey, kalimah Allah ni kalimah Allah. Sebelumnya huruf berbaris depan. Sebab tu kalimah Allah ni dibaca tebal. Itu sahaja. Fahamkan maksud saya? Saya cuba guna bahasa yang mudah untuk faham. Kalimah Allah ni dibaca tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya ada huruf baris depan. Bukan baris depan saja tuan-puan. Kalau kalimah Allah ni sebelumnya baris atas pun sama tebal juga. Okey, macam ni lah. Minallah, nampak ni? Minallah. Kalimah Allah sebelumnya baris atas, tebal. Kalimah Allah sebelumnya baris depan, tebal. Kalau kalimah Allah sebelumnya baris bawah, baru nipis. Okey. Fasayakfikahumullah. Habis. Apa hukum kat sini? Kalimah Allah ni apa hukumnya tuan-tuan dan puan bila kita berhenti? Ustaz punya suara orang Perak. Ata iyalah. Awak orang Perak. Saya banyak kali dah ulang pasal kalimah Allah yang perlu ditebalkan. Maksudnya dari sudut waktu bila tu, situasi tu. Rasanya semua orang tu dah cekang dalam kepala ni dah cekang. Boleh nak? Tapi apa hukum ni? Kahumullah. Bila berhenti tu apa hukumnya tuan-tuan dan puan? Nak nyok sikit. Tanya dulu sahabat-sahabat kita ni. Apa hukumnya? Kahumullah. Apa hukum pada kalimah Allah tu? Saya terlupa tadi. Tadi ada saya terlupa nak respon. Ada yang tanya jadual kelas kita kan. Saya tak pasti dah terjawab belum. Cuma yang bertanya tadi, kalau ada lagi dalam ni, boleh tengok kat bawah ni. Nampak tak ada scroll yang berjalan tu? Tulisan yang berjalan, bergerak tu, tengok. Itu kita punya jadual. Tapi saya nak kelahiran Kedah. Untuk pengetahuan semua. Cik, beria nak gambar tak? Tak, itulah. Saya lahir kat Kedah. IC 02. Tapi duduk Perak lama. Maka tak boleh diubah dah. Secara asliyahnya begini. Okey. Dapat? Apa hukum dia? Ma'arid lisukun. Betul ke ni? Okey, terbaik semua. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, kalimah Allah ni ma'arid lisukun. Kadang-kadang orang penin terkeliru. Ingatkan kalimah Allah ni tak ada hukum. Ada tuan-puan, sama je. Okey, ma'arid lisukun. Kita boleh berhenti 2, 4 ataupun 6. Okey, kita boleh pilih lah. Nak 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Allahu a'lam. Baik, teruskan. Wa huwas sami'ul alim. Huruf waw baris atas wa, huruf ha baris depan hu. Wassa. Huruf sin bersabdu ni. Baik, kalau kita bincang tentang hukum dulu, kat sini alif lam syamsiyah lah. Alif lam syamsiyah. Kan? Macam mana boleh kita kata alif lam syamsiyah ni ada hamzah wasal. Kemudian selepasnya lam yang tidak bertanda. Lam kosong. Lam ni lam mati, cuma dia kosong. Beza kan? Beza pula dengan ni. Ni hamzah wasal. Okey, samalah, ada hamzah wasal. Ni pun ada hamzah wasal. Selepasnya ada lam. Ni pun ada lam juga.
tapi lamnya ada simbol sukun. Jadi itulah nak menunjukkan perbezaan alif lam qamariyah dengan syamsiyah. Okey. Yang ni alif lam qamariyah, ni alif lam syamsiyah. Ataupun disebut sebagai idgham syamsi, masukkan apa bunyi waw ni ke dalam sin bersabdu ni. Wa huwassa mi'ul ini izhar qamari. Itu istilah nama lain bagi alif lam qamariyah ni, izhar qamari, sama juga ya. Usah pening-pening. Itu kalau nama izhar qamari, idgham syamsi tu nak bagi nampak gempak tuan-puan. Nampak macam kita belajar lah, itulah beza dia. Kalau kita sebut alif lam syamsiah ke alif lam qamariyah ke pun sama juga. Asalkan bacaan tu betul, itu sahaja. Cuma kat sini lah biasanya bila saya dengar orang yang macam kelas-kelas talaqi saya kan, biasanya orang kantoi kat sini. Dia baca macam mana? Wahuwal sami, wahuwal. Dia nampak lam ni dulu. Dia tak nampak sabdu ni lagi, dia nampak lam dulu. Jadi berlaku begitu mungkin sebab kurang jelas dengan pencerahan bagi hukum ini sendiri, ataupun memang dah terbiasa baca macam tu. Allahu'alam lah. Tapi apa-apa pun kena latih untuk kita dapatkan bacaan yang baik lah. Kan? Itu je sebenarnya. Itu kata latihan tu. Baik, so bunyinya wahuwassa. Wahuwassami'ul alim. Wahuwassami'ul alim. Huruf ain sempit kan pada bahagian kerongkong. Ul a lim. Man arid li sukun. 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Okay, ni mim yang kita nak berhenti. Kita nak berhenti kat sini kan. So mim ni akan mati sebab kita nak berhenti. Dan sebelumnya ada mat asli. Itu syarat ataupun cara nak kenal ma'arid li sukun yang berlaku ketika berhenti sahaja. Boleh? Baik, jerantut asyik loading. Masya Allah. Kita doakan jerantut guys. Okey, moga-moga sahabat-sahabat yang internetnya sangkut tu dipermudahkan lah ya. Puan si Miss Izzy. Waalaikumsalam. Waktu bagi. Faham. Ada juga. Saya sebenarnya jarang makan ubat tu, ubat sesama tu. Yang sahabat-sahabat lain yang sure tu pun saya tak beli lagi ubatnya pun. Memang saya jarang makan sebab jarang pun jadi macam ni. Dah ada time-time dia mari dia, tu macam ni kan. Okey, terima kasih nah sharing. Terbaik. Yang ni dah kenal betul Ustaz. Okey, alif lam qamariyah. Shin tu baca satu harakat je. Huruf shin, mana huruf shin? Huruf shin satu harakat. Huruf shin ni Puan Nuraini Tahrin. Shin satu harakat. Betul. Yang ni mana lagi? Adilan Syamsiah. Okey. Semua okey. Okey, terbaik. Semua dah clear tu. Kita baca daripada fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kita berhenti kat sini, ambil wa huwas samiul alim. Baik, sedia semua? Boleh? Ready? Ambil daripada sini. 1 2 mula. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Okey, ingat ain wa huwas samiul Okey, sempit kan? Okey, clear. Kita teruskan lagi. Satu ayat. Habis ayat 137, kita pergi pada ayat yang terakhir untuk hari ni. Sikit
Sikit lagi tuan-puan, bawa bersabar. Bawa bertendang. Bawa bertenang dan sabar kejap. Kita nak habis dah. Okay, ready? Kita teruskan C. Huruf sad baris bawah. Dia tebal ke tak? Tebal. Dia tebal ke tak tuan-tuan perempuan? Mestilah tebal kan? Cuma tebalnya agak berkurang. Itu istilah mudah faham. Dia tidaklah setebal huruf baris atas. So, si, okay? Sib. Di sini ada huruf ba. Jadi kita kena lantunkan dia lah. Kan? Qalqalah sughra. Sib. Praktikal dia macam mana? Layan dia. Sib. Sibghatallah. Sibgha. Gitu. Boleh? Huruf ghain baris atas gha. Huruf ghain baris atas gha. Ghatallah. Ghata. Jangan ghatallah jadi huruf ta nanti. Sebab kita terpengaruh dengan tebalnya kalimah Allah ni. Kalimah Allah ni tebal. Tapi janganlah baca sibghatallah, ghata, kan? Ghata. Bunyi ta dulu macam biasa. Selesaikan sifat-sifat huruf ataupun kesempurnaan makhraj pada huruf-huruf yang ada dahulu. Sibghata. Sibghatallah. Ghatatallah. Okey? Kalimah Allah ni ma'ril sukun lah. Dan kalimah Allah ini sendiri dibaca dengan tebal. Sebab apa? Ingat tak alasan dia? Sebelumnya huruf baris atas. Okey? Nah, Ustaz senang sempoi maaf. Apa benda tu? Ustaz senang sempoi maaf. Senang saya tahu, sempoi maaf. Macam mana nak baca tu? Okey. Sibghatallah. Jelas sahabat-sahabat semua? Sibghatallah. Kalimah Allah ni tebal. Ingat, ta ni jangan tebal. Risau. Jaga betul-betul. Baik. Waman ahsana. Ahsanu. Silap. Maaf. Ahsanu. Kita teruskan. Wa. Huruf wa baris atas. Wa. Mim baris atas. Nun mati kat sini. Waman ahsanu. Waman ahsanu. Baik. Nun mati bertemu hamzah. Nun mati bertemu hamzah. Okey, nun mati bertemu hamzah. Nun ni ada simbol tuan-puan, nampak ni? Nun ni ada simbol. Maka menunjukkan bacaan perlu dijelaskan. Tapi macam saya sebut jugalah, jangan abaikan sifat asli pada nun tu. Waman bunyi tu masih ada, kekal. Sebab itu adalah sifat tabi'i ataupun sifat asliyah. Sifat semula jadi yang ada pada nun tu yang kita tak boleh hilangkan dia. Jangan baca bunyi sekerat lah, bunyi tersangkut, bunyi terputus. Waman ahsanu minallah. Macam tu. Waman tak mau gitu. Waman ahsanu minallah. Boleh? Baik. Ahsanu. Huruf sin baris atas. Okey, sebelum tu terlupa pula. Huruf ha ni pedas. Huruf ha spicy tuan-puan. Cuma kena ingat macam saya sebut semalam. Semalam tak ada live. Kemarin. Jangan pedaskan dia macam kita makan cili apa? Cili mana ke bawah itu? Cili Korea katanya. Cili paling pedas katanya dari Korea. Wallahualam, saya pun tak pasti sebab saya bukan pengkaji cili. Cuma itulah. Jangan pedaskan over benar. Waman ahsanu kan? Kena pula sebut baru bangun tidur, tak sempat gosok gigi lagi. Masya-Allah. Kan? Tuan-puan, ha ni sempitkan. Ingat, ha pedas sempitkan pada bahagian ni, tengah kerongkong kita. Waman ahsanu minallah.
Wa man ahsanu. Okey, guna cili biasa je. Boleh? Cukup sampai syarat dia dah. Usahlah di orang kata apa? Pedih-pedih benar bunyinya. Wa man sampai nak tertanggir rahang. Tak ada sampai macam tu tak? Tapi nak bagi gambaran tu, nak nampak kan, jangan sebut habedas tu terlalu over sangat. Boleh? Tak apa, pelan-pelan berlatih ya. Pelan-pelan. Wa man ahsanu, huruf sin pada atas, nu depan nu macam biasalah. Ahsanu minallah. Huruf mim baris bawah. Okey, minallah, mim baris bawah, nallah, kalimah Allah tebal. Sebab apa? Sebelumnya baris atas. Miha. Boleh? Wa man ahsanu minallahi sibrah. Minallahi baris bawah, hi, huruf sad baris bawah, si. Huruf sad baris bawah, si. Tebal ke nipis? Tebal juga. Macam sini, tuan-puan. Huraian dia sama macam kat sini tadi. Okey, sama. Sibrah. Okey, huruf ghain baris atas, rah bunyi dia. Sibrah. Wa man ahsanu minallahi sibrah. Sibrah. Huruf ba ni qalqalah sughra. Okey, santai saja, layan dengan dia. Sibrah. Okey. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Sikit lagi nak habis dah. Sabar ya. Wa nahnu lahu. Wa nahnu. Ni pun sama, ada ha pedas tuan-tuan. Ha spicy. Wa nahnu. Jangan wa nahnu. Wa nahnu. Jaga baik-baik. Huruf ha ni kita kena jaga baik-baik. Lawak-lawak juga, cili-cili juga. Tapi kena ingat, kalau kita tertukar huruf ha pedas dengan ha biasa, akan berkemungkinan besar akan berlakunya pertukaran pada maksud ayat itu sendiri. Sebab apa? Tertukar huruf pada bacaan merupakan kesalahan yang besar. Lahnu jali. Okey, kesalahan yang besar dan nyata yang tak boleh dimaafkan. Tapi bila kata tidak boleh dimaafkan tu, adalah perincian dia yang lain tuan-puan. Okey, yang untuk sampai ke tahap tak boleh dimaafkan tu. Bukanlah silap sikit terus tak boleh maaf. Kan, kalau gitu jenuh. Ya tak? Boleh? Cuma kena ingat tu kesalahan besar. Tukar huruf. Wa nahnu lahu. Ha pedas. Baik, nu baris depan nu. Itu je. Kemudian lahu, hu dua harakat. Okey, hu dua harakat. Boleh ni, maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Lahu wa nahnu lahu. Wa nahnu lahu hu. Dua harakat, maksilah qasirah ataupun maksilah sughra. Boleh? Dua harakat tu yang paling penting lah. Ni waw mat kecil ni nampak halus je. So kena perhati betul-betul. Baik, wa nahnu lahu abidun. Huruf ain baris atas. Ni alif mat tuan-tuan kecil ni. Alif mat sebelumnya baris atas. Huruf ba baris bawah, bi. Dun mat arid lis sukun. Boleh? Dun mat arid lis sukun. Berapa kadar dia tuan-tuan perempuan? 2, 4 ataupun 6 Okey, mantap semua.
Okay, faham ni? Jelas? Abidun ma'aril sukun 246. Itu sahaja. Huruf Ain ni pun sama. Sempitkan pada bahagian kerongkong. Huruf Ain dengan habdas. Dua pot yang sama. Okey. Waman ahsanu minallahi pula huruf ha biasa ni. Waman ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu. Kalau sambung jadi idgham bi gunnah nah. Lupa nak sebut tadi. Kalau sambung, kalau berhenti sibghah, huruf ta marbutah ni ta tertutup, ta bentuk macam ni, bila kita berhenti jadi huruf ha tuan-puan. Semua tahu kan? Yang ni. Baik. Kita baca untuk hari ni lah, bacaan akhir itu sebelum kita akhiri live. Jelas sangat-sangat. Okey, alhamdulillah. Baik, kita baca dulu daripada sibghatallah, berhenti kat sini. Sedia 1 2 mula. Sibghatallah. Okey, selesai. Sambung. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. Si tebal, jangan jadi huruf sin. Hati-hati. Sekali lagi kita ulang. 1 2 mula. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. Okey, cantik. Ya, cantik tak? Saya bukan dengar pun. Tapi saya yakin tuan-puan ikut ni mesti bunyi cemerlang, mantul. Okey, wa nahnu lahu. Sambung 1 2 mula. Wa nahnu lahu abidun. Wa nahnu, ingat habdas. Sekali lagi 1 2 mula. Wa nahnu lahu abidun. Habis. Sadaqallahul azim. Dapat tak tuan-puan hari ni? Ada input yang terbaru ke hari ni? Ke tak ada? Ke rasa alah sama je ustaz? Memang hukum tajwid ni ulang-ulang je sebenarnya tuan-puan. Cuma orang kata kita cekap tak cekap je, itu je sebenarnya. Nak kata banyak yang benda baru pun tak juga. Okey? Banyaknya yang ulang-ulang saja. Tapi itulah, yang banyak ulang tu lah yang cepat lupanya. Itu sebab tuan-puan ada kat sini kot ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua. Jadi saya mohon maaf lah kalau ada kata-kata gurauan yang kurang enak di telinga sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan. Tak maaf saya siap, risau orang kan, takut ada orang tak suka kita. Betul tuan-puan ya tak? Dia kena selalu memohon kemaafan. Tak semestinya tunggu raya. Okey. Jadi wallahu alam, saya rasa itu sahaja. Dan insya-Allah terima kasih sahabat-sahabat yang sudi berkongsi ilmu juga, yang sudi tuliskan apa yang saya kongsikan. Ya. Itu adalah satu usaha yang baik, bukan untuk saya, untuk tuan-puan sendiri sebenarnya. Bila tuan-puan tulis kat komen tu, dia ada dua. Satu manfaat kepada orang lain, satu lagi manfaat untuk diri sendiri. Sebab apa? Bila kita tulis ni, dia proses tu kan. Proses penerimaan tu dia lebih cepat lagi. Okey? Baik, wallahu alam. Enak. Okey. Ustaz akhir kelas bawa Taranum Sabah je. Taranum Sabah saya tak pandai. Bukan tak pandai, saya tak cekap. Taranum Sabah ni Taranum yang paling sedih lah bunyi dia. Kalau ikut dia punya huraian lah. Okay, Sabah. Saya tak pandai, kurang. Okey, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penulisan. Okey, Puan Kasih Afiqah. Penulisan yang penuh berilmiah, insya-Allah. Moga boleh jadi rujukan pada sahabat-sahabat lain. Okey, jadi sebelum kita tutup, tuan-puan jangan keluar lagi, sabar Ustaz. Kita baca dulu sama-sama nah. Sebagai penutup. Awal tadi kita dah rehearsal kan?
Kali ni kita nak finishing dengan bacaan yang paling terbaik lah setakat ni. Baik, wallahu alam, jom kita teruskan. Okey. Apa lagi tu? Ustaz alam tu bayar juga boleh tengok siaran program yang baru. Okey. Baik, saya lupa nak bagi tahu, minta masa sikit sahabat-sahabat semua. Nak bagi tahu, semalam kita ada buat pelancaran. Okey, semalam kita ada buat pelancaran untuk program yang terbaru. InsyaAllah akan bermula pada minggu hadapan. Nama program tersebut ialah Baiki Surah Lazim. Baiki Surah Lazim. BSP, Baiki Surah Pilihan. Kan kita banyak surah-surah pilihan, jadi kita akan ambil lah. Untuk sesi yang pertama ni kita akan pergi pada bacaan surah Al-Mulk dan surah Al-Insan. Surah Al-Mulk dan surah Insan. Jadi program tersebut dia ada yuran lah tuan-puan. Dia ada yuran. Tapi yuran tu sebenarnya lebih kepada untuk akses sebenarnya. Tapi yurannya pun tidaklah mahal no, RM49. Dia punya sesi ada 60 insya-Allah. 60. So dia 6 bulan. Bayaran sekali bayar je lah, RM49. Untuk saya tak ingat berapa sesi, saya pun terlupa lah. Tapi insyaAllah tuan-puan akan bersama saya lah. Mula pada hari Rabu minggu hadapan jam 3 petang. Cuma kelebihan dia, siapa yang join dengan bayaran RM49 ni, kita akan duduk dalam satu grup circle lah. Kita panggil dalam grup support. Kita akan duduk dalam grup support dalam Telegram. Kemudian apa-apa perihal tu kita boleh sharekan dalam tu. Nak bagi contoh bacaan tuan-puan ke, okey, tuan-puan nak baca minta saya dengar ke, bolehlah dalam tu. Untuk surah-surah pilihan tu tadi. Jadi untuk sahabat-sahabat yang tak join, tak boleh ikut ke? Boleh. Yang tak bayar RM49 tu boleh ikut ke Ustaz? Boleh. Cuma boleh ikut pada waktu live tu sahaja. Sebab kita tak ada sesi ulangan macam tu. Kita tak ada sesi ulangan. Boleh tuan-puan tujuan yuran tu adalah sebenarnya untuk kita ni lah untuk kami sendirilah, pembangunan di Izin Ngaji ni. Tuan-puan pun faham lah ya. Kemudian nak menunjukkan ada rasa komitmen tuan-puan tu, itu saja. Terpulang tuan-puan boleh pilih. Kalau tak nak bayar 49 tu boleh. Tapi pastikan setiap hari Rabu tu tuan-puan adalah jam 3 petang tu, jangan miss lah. Itu je lah. Kalau yang tak daftar tu, yang tak daftar boleh join. Tapi itu saya kata tadi, kena tengok pada hari kejadian tu sahaja. Sebab lepas tu memang tak ada ulangan dah lah. Jadi kepada mereka yang join dengan bayaran RM49 tadi, bayaran seumur hidup, sekali itu je. Dan video pun seumur hidup. Kemudian kita akan duduk dalam grup support. InsyaAllah tuan-puan boleh dapat bimbingan lah. Bukanlah bimbingan khas apa pun. Tidaklah kata bimbingan khas, tapi bimbingan daripada saya sendiri, daripada kawan-kawan yang lain. Kita duduk dalam satu circle yang mana semua ni yang tergolong dalam grup ni tadilah orang yang nak perbaiki bacaan surah-surah pilihan tu. Boleh tuan-puan? Jelas ke ni sahabat-sahabat? Itu je. Siapa yang nak join boleh nanti kejap saya letakkan link di bawah. Saya tak tahulah kalau tuan-puan rasa macam mahal ke apa kan. Tapi terpulang, ni tak ada pasal. Kalau yang tak nak ikut yang bayaran tu tak apalah. Rabu follow saya. Petang ada insyaAllah. Tapi kena sharp lah 3 petang tu. Cuma beza ni yang kalau yang bayar ni, kalau anda kata masa tu dia tak dapat nak join kan, dia boleh ulang balik. Maksudnya ada video tu disediakan kepada mereka yang join untuk akses premium lah. Ada bayaran tu untuk akses tu je sebenarnya, untuk duduk dalam satu grup support. Kemudian boleh akses video-video yang kita mungkin terlepas dan sebagainya. Wallahualam. Jadi untuk link tuan-puan boleh tengok di komen saya dah letakkan. Ada nampak? Di komen saya ada letakkan link.
Kejap. Mana pergi dia? Tu Itu saja. Kali dengan Taranum ke Ustaz? Tak ada. Saya tak ada buka kelas Taranum. Saya dah daftar kelas Taranum. Ustaz boleh ikut ke? Kejap. Ni Taranum mana ni? Kami tak ada buat kelas Taranum. Ke Puan Dia ni maksudkan apa ni? Kelas Taranum lain lah macam tu. Kami tak boleh buat kelas Taranum. Sebab saya tak ada saya tak ada kemahiran mengajar. Dan saya pun bukan reti ingat pun sebenarnya. Celuk-celuk aja tuan-tuan. Sebab tu tak berani nak buat kelas. Benda tu tak solid pada saya. Saya tak pandai nak ngajar orang. Suruh ngikut boleh. Contoh saya kata, okey, tuan-puan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Tapi saya nak bagi penerangan tu macam mana. Nak bagi tuan-puan pun boleh buat macam tu. Saya tak ada skill tu. Okey. Sebab ada beza. Ilmu dengan skill penyampaian tu dia satu benda yang berbeza. So saya tak berani nak buat kelas tu lagi. Wallahualam, kalau tuan-puan nakkan kelas Taranum boleh cari banyak. Ada. Cuma kena carilah. Saya pun tak pasti. Kelas online lah. Dalam izin ngaji, kena check balik. Pasal kami tak pernah buat program Taranum lagi. Okey, wallahualam. Okey, tarikh tutup ada ke? Tarikh tutup ni tuan-puan. Kejap macam ni lah. Kita baca dulu. Kejap. Sebab saya tak ingat tarikh tutup dia. Okey, dah ingat. 16 hari bulan. Okey, 16 hari bulan. Daripada tempoh semalam sepatutnya sampai 16 hari bulan ni untuk bayaran 49 tu. Sebab katanya lepas daripada 16 hari bulan tu bayaran dia dah berubah sikit. Ni kira macam early bird lah tuan-tuan awal-awal ni. Bayaran RM49. Itu je. Wallahualam. Siapa yang nak join, insyaAllah dialu-alukan. Siapa yang orang kata apa, just nak join je, tak kisahlah. Tak dapat tengok ulangan pun tak apalah, janji nak tengok. So boleh, tak ada masalah. Cuma itulah, pastikan tuan-puan berada pada hari dan waktu tu lah, jam 3 petang pada setiap hari Rabu. Hari Khamis Ustaz Muslim, itu free je, siapa-siapa boleh tengok. Ulangan pun boleh tengok. Cuma yang untuk baiki surah pilihan ni bersama saya ni, insya-Allah. Boleh nak? Wallahualam. Siapa yang perlukan penjelasan yang detail, boleh scroll balik page ni dan tengok balik kita punya launching semalam, pelancaran semalam. Takut ada yang kurang ceria kan. Tarikh tutup 16 Disember macam saya sebut tadi lah. Dan bayaran RM49. Tu ada sahabat saya tolong tuliskan tu. Thank you. Alright. Di wallahualam, jom kita tangguhkan pertemuan kita ataupun live kita pagi ini dengan bacaan yang terakhir lah untuk surah Al-Baqarah ayat 137 138. Boleh tuan-tuan Ready semua? Sedia. Okey, sedia semua. 1 2. Kejap. Right, 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ في شقاق فسيكفرون
سيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Kali ini kita baca laju sikit. Nah, laju sikit je, tak ada laju sangat. Boleh? Sedia semua? 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan, terima kasih. Ambil masa lebih sikit untuk huraian tadi tu anak. Jadi insya-Allah untuk pendaftaran untuk seminar untuk baiki surah pilihan, boleh tekan link lah, ada di pin komen tu. Dan kalau tak jumpa kat pin, boleh tengok kat description bawah tu, saya ada letakkan juga. Okey. Dan itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa esok lah hari Khamis. Esok ada 2 slot lah, pagi dengan saya, petang dengan Al-Fadil Ustaz Muslim Al-Kelantani. Okey, wallahualam, kita tangguhkan dahulu dengan bacaan tasbih kafarah. Boleh tuan-tuan? Ada soalan apa-apa ke? Semalam kurang fokus. Itulah pasal. Mungkinlah kat situ mistik dia. Saudara Irfan tengah terang menerang, ada orang duk sembang pasal umur kan. Ada sesi perkenalan pula. Tapi tak apa. Biasalah tu. Ya tak? Nak jumpa, nak bersoreh dulu orang kata. Tengok-tengok dah habis pula pelancaran tu, ya tak? So boleh tengok balik ulangan tu. Okay, wallahualam. Tengok balik lah. Habis ni pergi tengok balik ulangan untuk launching semalam. Pelancaran semalam. Baik, itu saja. Jumpa esok lah insyaAllah lah. Minta maaf salah silap. Terima kasih semua. Ingat, moga-moga kita, usaha kita ini Allah pandang, dan insyaAllah moga-moga para malaikat mencatat segala kebaikan apa yang kita lakukan. Boleh tuan-tuan dan puan, biar lambat tapi selamat. Betul ke ayat tu? Salah. Biar apa ayat dia? Biar santai. Saya pula lupa. Action nak sebut kan. Biar sampai tapi santai. Biar santai tapi sampai. Aduh penin. Dia nak habis ni mulalah penin. Okey, dah. Moh kita. Ustaz kelakar tak timbul-timbul. Sudah. Itulah pasal saya duduk penin juga. Apa hal nak tunggu saya? Allahu Akbar. Okey, jom kita tangguh dulu pertemuan pagi ini dengan tasbih kafarah wa suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi InsyaAllah esok nak. Siapa yang ada urusan nak pergi HKL dan sebagainya, okay, moga dipermudahkan. Dan saya doakan agar urusan tuan-puan kita semua dipermudahkanlah. Dengan asbab kita mulakan harian kita dengan baca Al-Quran pada pagi ini, walaupun 2 ayat, tapi insyaAllah ada keberkatannya. Wallahualam, saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan-puan, biasanya ujung ni ada lagu ke tak? Cuma saya nak bagi tahu, mungkin ada yang tak kenal Ustaz Hasnul Diwani. So pemilik suara tu adalah suara beliau, bukan Ustaz Asri Rabbani. Takut orang keliru ke tak? Saja nak bagi tahu, tak ada apa pun. Okey, wallahu alam, jumpa lagi. Bye bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat
terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati